Tuan-tuan, puan-puan, sahabatku sekalian, umat Islam dituntut untuk melakukan kebaikan. Tidak kiralah apa jua kebaikan yang dilakukan. Dan kebaikan itu, keikhlasan itu hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Kita tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, kalau nampak orang yang melakukan kebaikan, kita sokong saja. Tak perlu nak bersangka buruk pada seseorang itu, sama ada kebaikan dia dalam bersedekah, kebaikan dia dalam menyampaikan ilmu dan sebagainya. Kita bersangka baik, jangan sesekali bersangka buruk. Lebih baik kita jadi seperti orang itu, melakukan kebaikan. Kita baru sahaja niat dalam hati nak lakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah bagi dah pahala. Kalau kita buat apa yang kita niat itu, lagi berlipat kali ganda pahala kita dapat. Daripada kita sangka buruk, sebar fitnah tentang seseorang yang buat amal kebaikan, free dapat dosa. Suka sangat kau buat dosa untuk selamat akhirat. Lebih baik kita buat kebaikan, biarlah orang nak kata apa pun, syurga bukan ada pada manusia, tetapi ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang ajak kepada kebaikan dan kebajikan, Allah kata, kita orang yang sangat untung. Kebaikan kita lakukan, orang lain tengok, terdetik kat hati dia nak buat baik juga macam mana orang lain buat, dah dapat pahala untuk kedua-duanya. Senang sangat nak buat pahala, senang sangat nak buat baik. Tapi apa yang tak senang? Tak senang dengan mulut-mulut orang, tak senang dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan. Tetapi tidak mengapa, sabarlah. Sesungguhnya syurga itu mahal. Dengan amal kebaikan dan rahmat Allah yang luas, insya-Allah syurga menjadi milik kita. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang menyeru kepada kebaikan, nescaya dia beroleh pahala seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala mereka. Dan sesiapa yang menyuruh ke arah kesesatan, dia beroleh dosa seperti orang yang melakukannya, dan dosa mereka itu tidak kurang sedikit pun. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, orang yang berhijrah dari kisah silam yang buruk mahupun sahabat baru Islam ataupun dikenali sebagai mu'alaf, mereka ini jika berhijrah, mereka ini sangat-sangat hendak melakukan kebaikan, sebab mereka tahu dengan kebaikan nanti di akhirat sana kita akan senang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pasti akan ada orang yang cuba nak jatuhkan mereka ini. Patutnya lagi diberi sokongan untuk berbuat kebaikan. Berapa ramai orang yang meninggal yang berada di alam barzakh minta pada Allah untuk kembali ke dunia untuk melakukan kebaikan. Kita ini sebab apa nak halang orang buat kebaikan? Sebab kita tak nampak lagi apa yang akan jadi dekat alam sana. Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang mengadu pada baginda nak buat kebaikan, baginda tidak pernah menghalang. Malah baginda akan sampaikan berita gembira pada orang itu. Tapi kita hari ini macam mana? Orang nak buat baik je, adalah mulut-mulut orang yang akan berbunyi. Ada satu kisah, tuan-tuan, puan-puan, seorang hamba Allah yang berhijrah dan dia mengajak sahabat-sahabatnya yang lain untuk berbuat kebaikan. Dan dia selalu memberi nasihat, membuat usrah dalam grup WhatsApp, selalu share perkara-perkara yang baik. Pada suatu hari, dia dapat mesej daripada ibu salah seorang sahabat dia, sebab dia ketua ataupun admin dalam grup tu. Apa kata ibu kepada sahabat ini? Apa yang kamu semua buat ini tak ada faedah langsung.
baru kecil dah buat benda-benda tak faedah. Parents bagi phone tu gunalah dengan cara elok. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian, susah orang macam ni. Susah sangat. Tidak kiralah orang tu kecil ke, besar ke, tua ke, jika dalam hatinya ada Islam dan terdetik nak buat kebaikan, silakan, tidak ada yang menghalang. Tapi itulah yang dialami oleh segelintir masyarakat kita. Bila ada anak yang hendak melakukan kebaikan, ada pula ibu bapa yang menghalang. Nak anak belajar agama, tetapi ibu bapa itu sendiri halang anak dia nak buat kebaikan dalam agama. Bila ditanya, bila diselidik, rupanya dia hantar anak dia belajar agama sebab anak orang lain belajar agama. Dia hantar anaknya belajar agama sebab boleh famous. Hantar belajar agama itu sudah bagus, tetapi niat dia salah dan cara dia itu juga salah sebab halang anaknya melakukan kebaikan. Sepatutnya digalakkan lagi dekat dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang alim dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maksudnya, dan siapakah yang baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang muslim yang berserah diri. Orang nak buat baik, biarkan dia. Lagi ramai orang yang baik, tidak mustahil orang yang bukan Islam akan terkesan dengan kebaikan kita itu. Mesti akan terkesan. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan akhlak yang baik. Semua benda baik, perfect. Sebab itu ramai yang masuk Islam sebab terkesan dengan cara Nabi Muhammad SAW. Setelah baginda wafat, siapa lagi yang nak sambung dakwah dan benda-benda baik ini kalau bukan kita? Cukup-cukuplah halang orang lain hendak lakukan kebaikan. Sebab kita, kebaikan kita, orang lain mendapat hidayah dan insaf atas perbuatan mereka selama ini. Mahligai yang indah dan cantik Allah bangunkan untuk kita di syurga. Berhentilah dari menjatuhkan orang lain yang nak berbuat baik. Jangan rasa diri itu sangat hebat sebab boleh jatuhkan orang lain. Jangan riak. Sekali Allah bagi peringatan, baru kita nak sedar. Baik sedar awal-awal. Dan jika kita tidak boleh berbuat kebaikan, cukuplah kita mendoakan perkara yang baik bagi seluruh manusia, bukannya lagi menghalang orang untuk berbuat kebaikan.